Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekiranya ada kali pertama tonton channel YouTube Aku Syarif, jangan lupa subscribe dan juga tekan like dan juga komen di bawah sekiranya anda ada komen. InsyaAllah pada hari ini saya akan kongsikan kepada anda satu episod yang mana saya terlepas dalam siri Kembara 30 dalam Ramadan baru-baru ini, yang mana kita janjikan 30 episod, tetapi yang saya boleh berikan kepada anda 29 episod. Bukan sebab ada raya terkejut pada Ramadan yang ke-30, kita tak tahu ada ke tak ada. Tak, bukan itu. Pada episod yang ke-11, ada satu episod tu file dia korak. Jadi kita tak boleh nak share kepada anda. Jadi saya skip terus daripada episod 10 ke episod 12. Episod 11 nya tarak. Jadi insyaAllah pada hari ini saya akan kongsikan kepada anda apa cerita tentang episod yang ke-11. Dan kalau anda nak tonton siri Kembara 30, anda tulis sahaja di channel YouTube Aku Syarif Kembara 30, ataupun anda tengok di playlist, anda akan lihat tengok satu playlist ataupun satu list, dan kat sana insya-Allah akan ada 30 episod perkongsian tentang ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan isu Palestin. Satu hari satu ayat atau lebih yang mengenai masa hadapan Palestin, pertempuran kaum muslimin dan juga orang-orang Yahudi, dan juga pembebasan Palestin, dan bagaimana dan diceritakan di episod yang terakhir kehancuran sehancur-hancurnya masa depan Yahudi di Palestin. Jadi insyaAllah pada hari ini saya akan kongsikan kepada anda episod yang ke-11, di mana episod yang ke-11 kita cerita tentang keberkatan bumi Palestin. Dan saya sebutkan dalam siri Kembara 30, Allah SWT sebutkan barakna, yang bermaksud kami telah berkati sebanyak 6 kali. Dan sebanyak 6 kali inilah kesemuanya berkaitan dengan bumi Palestin ataupun penduduk ataupun para nabi yang tinggal di atas bumi Palestin. Cerita ni apa kat sini? Barakna semuanya isu Palestin. Allah sebutkan dalam Quran, wa awrathna alqauma alladhina kanu yustad'afuna mashariqal ard wa magharibaha allati barakna fiha. Dan kami mewarisi kaum-kaum yang tertindas itu, iaitu Bani Israel, ke masyariqal ard wa magharibaha. Maksudnya ke pantai, ke belah timur dan juga belah barat, yang mana itu adalah kawasan yang kami telah berkati. Ulama kata itu adalah bumi Palestin yang Allah janjikan kepada Bani Israel. Dan juga surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna, yang telah kami berkati. Dan juga surah Al-Anbiya, wa najaynahu wa lutan ila al-ardil lati barakna, dan kami selamatkan Nabi Lut dan juga Nabi Ibrahim ke bumi yang kami telah berkati. Dan juga kisah Nabi Sulaiman, wa Sulaiman ar-riha asifatan tajri bi amrihi ila al-ardil lati barakna fiha, dan kami mudahkan Nabi Sulaiman itu untuk menggunakan kuasa angin ke bumi yang kami berkati. Dan juga waja'alna bainahu wa bainal qura allati barakna fiha, dan kami gabungkan ataupun kami jadikan kerajaan gabungan antara kerajaan Sabak dan juga kerajaan Nabi Sulaiman di Palestin yang kami berkati. Dan di ayat yang terakhir tentang barakna ataupun tentang Allah memberikan keberkatan ke atas bumi Palestin, kita akan ceritakan tentang ayat ini, iaitu wa barakna alaihi wa ala ishaq wa min dhurriyyatihima muhsin wa zalimun li nafsi. Dan kami berkati Nabi Ibrahim dan juga anaknya Nabi Ishaq, dan dalam kalangan anak-anak mereka ataupun keturunan mereka berdua ini muhsin wa zalimun li nafsihi mubin. Ada orang-orang yang baik dan juga ada orang-orang yang zalim. Jadi ayat ini Allah SWT ingin ceritakan satu sejarah yang berlaku di bumi Palestin, yang mana Nabi Ibrahim AS apabila baginda SAW telah tamat dakwahnya di bumi Iraq. Kenapa tak tamat? Sebab bumi Iraq dah tak nak dah dakwah Nabi Ibrahim AS. Sampai ayah dia pun dah tak nak Nabi Ibrahim AS, dan kaumnya, penduduk yang duduk bersama baginda AS nak bakar Nabi Ibrahim AS. Tapi Allah jadikan api yang membakar Nabi Ibrahim itu sejuk. Okey, ini disebutkan dalam surah Al-Anbiya. Kemudian apabila Nabi Ibrahim AS berpindah daripada bumi Iraq, baginda AS tibalah di bumi Palestin. Dan di atas bumi Palestin, baginda tinggal di sana bersama isterinya, iaitu Sarah. Pada suatu hari, ni cerita dia panjang sebenarnya, tapi saya ringkaskan kepada anda bagaimana Nabi Ibrahim AS mendapat seorang zuriat yang bernama Nabi Ismail. Adakah Nabi Ismail ini dilahirkan hasil perkahwinan antara Nabi Ibrahim dan juga Sarah? Tidak.
Nabi Ibrahim alaihissalam berkahwin dengan seorang perempuan yang bernama Hajar. Dan Hajar ini diberikan oleh seorang Raja Mesir, yang mana Raja Mesir ni pada asalnya baginda nak tangkap Sarah, sebab Sarah ni adalah wanita yang cantik, wanita yang menawan. Dan Raja Mesir itu dia tak tahan, kalau tengok wanita cantik memang dia nak tangkap kemudian jadikan isteri. Tetapi beliau gagal untuk tangkap Sarah sebab Allah lindunginya. Okey, diceritakan dalam sebuah hadis Bukhari, baginda cuba untuk memegang Sarah ini, tetapi Allah bekukan ataupun Allah jadikan tangan dia freeze, tak dapat nak bergerak, berasa sakit dan sebagainya. Kemudian dia minta Sarah supaya unfreeze tangan dia, dan Sarah berdoa kepada Allah Ta'ala dan tangan jadi elok balik. Kemudian raja ni cuba lagi untuk pegang Sarah, untuk tangkap Sarah, tetapi berlaku benda yang sama, sampailah perkara tersebut berlaku 3 kali. Dan pada akhirnya Raja Mesir ini tak jadi nak tangkap Sarah, dan baginda siap berikan seorang hamba perempuan sebagai hadiah kepada Nabi Ibrahim. Tetapi perkahwinan Nabi Ibrahim dan juga Sarah, mereka ini ditimpa ujian, iaitu mereka ni tak dapat anak. Pada akhirnya Sarah membenarkan Nabi Ibrahim untuk berkahwin dengan Hajar, iaitu hamba perempuan yang diberikan oleh Raja Mesir. Dan Hajar ini hasil perkahwinan antara dia dan juga baginda Nabi Ibrahim, maka lahirlah seorang anak, iaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dan Nabi Ismail alaihissalam ini dilahirkan di mana? Di Mekah? Tidak. Baginda dilahirkan di atas bumi Palestin. Okey, selepas lahirnya Nabi Ismail alaihissalam di bumi Palestin, Allah SWT uji Nabi Ibrahim untuk memindahkan Nabi Ismail dan juga maknya iaitu Hajar untuk tinggal di bumi Mekah Al-Mukarramah dan ditinggalkan di sana. Tapi ini tidak maksud Nabi Ibrahim tak boleh jumpa langsung. Tak, Nabi Ibrahim jumpa juga mereka dalam beberapa kali sepanjang hidup baginda alaihissalam. Maksudnya Nabi Ibrahim boleh je ziarah daripada Palestin ke bumi Mekah Al-Mukarramah, yang mana di sana tinggalnya Hajar dan juga Ismail. Dan selepas Nabi Ismail dilahirkan di atas bumi Palestin, kemudian dipindahkan ke Mekah Al-Mukarramah, Nabi Ibrahim pulang ke Palestin, dan di sana Allah SWT anugerahkan lagi seorang anak yang bernama Nabi Ishaq alaihissalam. Dan inilah ayat yang kita telah bacakan pada akhir tadi, wa barakna alaihi wa ala Ishaq, dan kami berikan keberkatan kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ishaq, dan kedua-duanya berada di atas muka bumi Palestin. Jadi ini juga menceritakan tentang keberkatan bumi Palestin, yang mana di sana lahirnya para nabi, Nabi Ishaq, Nabi Ismail, Nabi Yusuf, dan juga duduknya ataupun terutusnya para nabi di sana. Dan ayat ini dia nak menceritakan tentang bahawa Allah SWT memberkati keturunan Nabi Ibrahim. Allah juga memberkati keturunan anaknya, iaitu Nabi Ishaq alaihissalam, dan juga keturunan-keturunan yang lahir selepas itu. Tetapi keberkatan Allah SWT ini hanya diberikan ataupun hanya memberikan kebaikan kepada mereka kiranya mereka ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebab itu ayat sambungan pada ayat tersebut, di antara zuriat keturunan keduanya ada yang mengerjakan kebaikan, minhum muhsin wa minhum zalimun li nafsihi mubin, dan di antara mereka ada yang berlaku zalim. Nak ceritanya apa kat sini? Nak ceritanya walaupun keturunan yang wujud itu, mereka ini adalah hasil daripada darah Nabi Ibrahim, bapa kepada para nabi. Mereka ini adalah darah daripada keturunan Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, iaitu Nabi Israel, kaum Bani Israel dan sebagainya. Tetapi tetap dalam kalangan mereka ada dalam kalangan orang-orang yang baru melakukan kebaikan dan juga ada yang melakukan kejahatan. Dan Allah SWT juga menceritakan perkara ini banyak dalam Al-Quran. Contohnya dalam surah Al-Baqarah, apabila Allah SWT sebutkan inni ja'aluka lin-nasi imama, apabila Allah sebutkan kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, aku menjadikan kau lin-nasi imama, menjadi seorang pemimpin kepada manusia. Kemudian Nabi Ibrahim kata apa? Qala wa min dzurriyyati, ya Allah jadikanlah juga keturunanku orang yang kalangan pemimpin. Apa kata Allah? Qala la yanalu ahlu zalimin, sungguhnya janji ataupun doa kamu ini tidak terpakai dalam kalangan orang-orang yang zalim, walaupun mereka ini dalam keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi nak cerita kat sini adalah keturunan orang baik tidak melahirkan orang-orang yang baik. Ini bukanlah jaminan. Boleh jadi dalam kalangan mereka ini adalah orang-orang yang jahat. Sebagai contoh yang mudah, nak ceritakan panjang dalam Al-Quran, kisah Nabi Yusuf.
Siapakah bapa Nabi Yusuf? Nabi Yaqub alaihissalam. Dan kita lihat, adakah semua anak-anak Nabi Yaqub orang baik? Tidak. Adik beradik Nabi Yusuf cuba untuk membunuh Nabi Yusuf alaihissalam, menipu bapa mereka iaitu Nabi Yaqub alaihissalam. Dan Allah SWT bahkan meletakkan bahawa ukuran bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka hanyalah orang-orang yang tidak mensyirikkan Allah Taala. Mereka hanyalah orang-orang yang mengamalkan Islam. Walaupun orang tersebut mungkin dia buat baik, dia mungkin bagi minum ke orang, bagi makan ke orang, tetapi kalau dia tidak beriman, dia tetap tidak diberkati, tetap tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh dalam surah At-Taubah, Allah sebutkan apa? Adakah kamu sifatkan perbuatan memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji, memakmurkan Masjidil Haram adalah sama orang yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat di jalan Allah? Tidak. Mereka ini tidak sama di sisi Allah Ta'ala. Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim. Jadi ayat ini nak ceritakan tentang apa? Tentang walaupun orang-orang musyrikin di zaman jahiliah itu, mereka memberikan air minuman, memberikan makanan, menghidupkan Masjid Al-Haram, tetapi mereka dalam masa yang sama mensyirikkan Allah. Tidak menerima Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak sama kedudukan mereka dalam kalangan orang-orang yang beriman. Dan begitu jugalah dengan perbuatan-perbuatan yang lain. Walaupun mereka ini bahkan keturunan Nabi Muhammad SAW pun, bahkan mereka melakukan banyak kebaikan, tetap tidak dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bercakap tentang keturunan juga dalam sebuah hadis, wa man bata'a bihi 'amalu lam yusri' bihi nasabu. Dan di akhirat nanti, walaupun amal dia telah melambatkan dia dalam hisab, dalam mengira ataupun menghitung amalan-amalan baik dan juga amalan-amalan buruk di akhirat nanti, keturunan dia, walaupun keturunan Nabi Muhammad sendiri, Nabi Ibrahim, la yusri' nasabu, tidak dapat membantu nasabnya dekat akhirat kelak. Jadi ayat ini nak ceritakan tentang sedikit sejarah yang mana berkaitan dengan para nabi yang diutuskan di atas muka bumi Palestin. Dan ayat ini juga menceritakan tentang keberkatan bumi Palestin dan juga menceritakan tentang bagaimana keturunan, walaupun mereka ini Bani Israel sekalipun, mereka ini bukanlah jaminan untuk menjadi orang-orang yang baik. Jadi inilah episod yang ke-11 yang tertinggal dalam siri kembara 30 yang lalu. Saya doakan kepada anda mendapat keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan rahmat, diberikan kebaikan. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan juga jangan lupa komen di bawah. Komen banyak-banyak bagi memudahkan orang lain dapat mencari YouTube Aqsa Sharif, dan ini akan membantu channel kami grow lebih jauh. Sebarkan kebaikan, bantu kami buat kebaikan, support kami. Jumpa lagi, sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.